Okey. Jumpa lagi kita pada video yang seterusnya. Okey. Untuk tajuk seterusnya, okey, macam mana kaedah penulisan ilmu usul fiqh. Okey, maksud dia macam mana cara ilmu usul fiqh tu ditulis. Kan? Okey, ilmu usul fiqh macam mana nak menetapkan satu hukum. Tapi macam mana ilmu tu ditulis untuk kita ni generasi yang kemudian boleh boleh jadikan dia sebagai panduan kan, sebagai rujukan. Okey, kalau tak kita pun para ulama lah, ulama yang selepas tabi'in kan. Okey, lepas Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah. Lepas Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah, ada dua kaedah yang digunakan. Okey, kaedah tadi terbagi kepada dua. Yang pertamanya kaedah Al-Mutakallimun oleh Imam Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i kita panggil Asy-Syafi'iyah. Apa dia? Kaedah Al-Mutakallimun. Okey, kaedah yang kedua kaedah Al-Fuqaha. Siapa dia? Hanafiyah ataupun Imam Hanafi. Okey, Imam Syafi'i macam mana kaedah yang digunakan adalah berasaskan kepada dalil dan hujah daripada Al-Quran. Maknanya tak ambil kira dengan dalil akal lah. Lepas tu tak ambil kira, tak terikat dengan yang telah diputuskan oleh imam mazhab-mazhab tu. Maknanya tak ambil yang tu. Maknanya berasaskan semata-mata dengan hujah daripada Al-Quran, hadis dan dalil akal. Okey, ni Imam Syafi'iyah. Kita panggil kaedah Mutakallimun. Ingat tu, kaedah Al-Mutakallimun. Okey, kaedah yang kedua kaedah Al-Fuqaha. Al-Fuqaha. Okey, ini Hanafiyah. Imam Hanafiyah. Okey, macam mana kaedah yang dia bina? Kaedah dia bina adalah berasaskan hukum yang diputuskan oleh imam mazhab. Maknanya bila ada masalah kan, ulama-ulama dia akan menetapkan macam mana cara nak tetapkan hukum. Ini kaedah yang digunakan oleh Hanafiyah. Macam mana kan? Banyak membincangkan hukum-hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab bagi memastikan kaedah usul fiqh yang ditetapkan tidak bercanggah dengan fatwa imam. Imam mazhab kan? Tahu kan imam mazhab? Syafi'i, Hanafi, Maliki kan, Hambali kan? Ini imam mazhab. Okey, jadi bezanya Al-Mutakallimun tidak terikat dengan fiqh yang telah ditentukan oleh imam-imam mazhab. Tapi Al-Fuqaha dia memang berasaskan kepada yang apa yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Okey, jadi kat bawah ni adalah kaedah penulisan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Siapa dia? Yang ni ulama-ulama mazhab Hanafi. Siapa dia? Ni kamu bacalah tak tahulah baca ke tak, tapi kena baca. Okey. Tahu seorang pun tak apalah daripada sini kan. Okey, tengok skop perbincangan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, apa yang dibincangkan? Kita tengok tentang wajib, sunat, haram, makruh, sebab, syarat. Ini nanti kamu akan belajar lagi. Azimah, rusah ni keringanan kan. Dah pernah belajar dah keringanan ni. Ni macam mana hukum wajib, sunat. Ni lah yang dibincangkan. Tu yang kita tahu, wajib buat ni. Dalam ni ada sunat kan. Ni lah Okey, lepas tu dalalah al-lafz, al-faz, merangkumi apa? Perbincangan mengenai al-mutlaq, muqayyad, al-am. Yang ni nanti kamu belajar dalam subjek SME sini. Ingatlah saya balaghah ke mantik. Nanti kamu belajarlah yang tu, jadi kamu faham. Okey, lepas tu dalil syarat yang merangkumi perbincangan mengenai Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini pun ada belajar dalam SME. Ni tentang usul fiqh lah. Ijtihad dan taklid yang merangkumi perbincangan mengenai syarat ijtihad. Nah, ijtihad ada syarat-syarat dia. Ada jenis-jenis dia. Bukan semua orang boleh keluarkan ijtihad. Ada syarat dia. Bukan semua orang. Kau ni boleh tak? Okey.
Lepas tu ta'arud dan tarjih yang merangkumi perbincangan berkaitan percanggahan antara dalil dan cara nak menyelesaikan. Okay, bila masa bincang-bincang tu berlaku percanggahan, macam mana cara nak selesaikan? Ni dalam skop perbincangan. Okey, lepas tu maqasid syariah yang merangkumi perbincangan mengenai agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Ni tentang keamanan lah, tentang keselamatan manusia. Ni pun dibincangkan. Okey, ni adalah skop. Skop ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 skop. Tak apalah, boleh saya nak awak memang takkan dapat terus ni. Tapi awak kena faham. Kamu kena faham, ni lah skop. Skop perbincangan dalam usul fiqh. Apa dia usul fiqh? Macam mana kaedah-kaedah yang digunakan dalam nak menentukan satu-satu hukum. Itu usul fiqh. Jadi apa skop yang dibincangkan ni lah. Hukum-hukum yang kita tahu sekarang lah. Wajib buat ni, sunat buat ni kan. Itu mana ada dalam Al-Quran. Tapi ada yang tak terdapat tapi diterangkan pada kita. Okey, seterusnya last okey, kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Kita kenapa kena belajar juga? Kenapa pentingnya kena belajar ilmu usul fiqh ni? Okey, yang pertama ni kenapa? Berikan kemampuan kepada ulama untuk mengeluarkan hukum syarak terhadap persoalan yang baru berasaskan sumber dan metodologi yang betul. Sumber Al-Quran dan hadis ijma' ulama, para sahabat. Metodologi cara, okay, dapat membantu memahami cara ulama silam. Kita boleh tahu macam mana ulama dulu mengeluarkan hukum, fatwa. Okey, dapat mengetahui kaedah yang digunakan oleh ulama mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum syarak dan perbezaan antara mazhab. Mazhab ada ramai kan. Sebab tu kalau kita tengok contoh cara semayang kan dekat Mekah, orang ni cara semayang macam ni, orang ni cara semayang macam ni. Tetap sah tapi dia ikut mazhab dia. Kita ikut mazhab apa? Kita kena ikut mazhab kita lah. Okey, yang keempat, dapat membendung umat Islam daripada ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada asas Islam yang sebenar. Okey, inilah dia. Dapat membendung kita daripada menyeleweng daripada hukum. Orang kata buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Kena boleh buat pula, boleh buat yang ni. Tak, kita ada panduan. Kita kena ada rujukan yang kita boleh. Sebab itulah ada ajaran sesat apa tu semua. Sebab tu kita kalau kita tahu, macam kita dah sekolah agama, kita tahu benda tu salah, tak boleh buat. Inilah dia dalam pelajaran ilmu usul fiqh. Saya harap kamu boleh faham lah. Tapi bahagian-bahagian yang penting-penting tu memang kena hafal. Sebab ni fakta. Fakta kena ada dalam ni. Fakta tak boleh goreng-goreng. Sebab tu saya nak pendidikan Islam dia beza antara pendidikan Islam ni. PSI ni besar lagi sikit. Ada part-part yang macam ni lah. Dia tak macam pendidikan Islam. Jadi kena dah meningkat besar kan. Dah besar lagi susah lah sikit belajar. Okey, untuk tajuk hari ni kita faham. Okey, nanti ada arahan seterusnya untuk macam mana nak buat soalan apa semua. Okey, nanti saya akan bagi tahu. Okey, sekian.